Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Malaysia bawah 23, yang mana perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri 1 sama. Gol Sabah dijaringkan oleh Stuart Wilking dan gol Malaysia dijaringkan oleh D. Saravanan. Kedua-dua pasukan menggunakan pendekatan dan juga formation yang lebih sama, yang mana Malaysia menggunakan pendekatan dengan bermain 3-4-3 ketika menyerang dan bertahan dengan 5-4-1. Manakala untuk pasukan Sabah, mereka bermain dengan formation 3-5-2 ketika menyerang dan bertahan dengan formation 5-3-2. Jadi, kedua-dua pasukan mempunyai taktikal yang sama di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga apakah improvement pasukan Sabah. Untuk fans-fans dan juga peminat Sabah, diharapkan bersabar. Sebab apa? Sebab perlawanan semalam, Datuk Ong Kim Swee masih lagi tidak menurunkan pemain-pemain import yang baru sahaja dibeli, melainkan Jackson dan juga Sadir Ramdhani. Boleh saya katakan Datuk Ong Kim Swee masih lagi dalam percubaan untuk menilai pemain-pemain yang sesuai untuk diletakkan sebagai first 11. Maka result sepanjang pre-season ataupun perlawanan persahabatan yang berlangsung dalam beberapa minggu ini, kita hanya boleh nilai sedikit sahaja. Selebihnya kita perlu nilai dalam saingan Liga Super yang akan bermula pada bulan 3 nanti ataupun bulan Mac nantilah. Baiklah, pasukan Sabah pada perlawanan semalam, mereka mengambil pendekatan ketika menyerang dengan menggunakan 3-5-2 ketika menyerang, dan mereka akan membentuk formation 5-3-2 ketika bertahan, yang mana formation ini telah memberi kelebihan kepada pasukan Sabah kerana pasukan Sabah ada wingback yang sangat ofensif, iaitu di bahagian kanan mereka ada Rizal Ghazali, yang mana pada perlawanan semalam Rizal Ghazali menunjukkan satu kualiti corak permainan yang sangat menarik. Beliau sering melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya di bahagian kanan dan crossing yang menarik ke dalam kotak penalti. Dan ketika bertahan juga, Rizal cepat untuk balik dan juga membentuk formation di 5 pertahanan di belakang sekiranya pasukan Sabah di counter atau diserang oleh pasukan Malaysia. Akan tetapi sayang, berjuta ribu kali sayang, apabila crossing ataupun hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh Rizal ke dalam kotak penalti jarang mendapat sambutan dari bahagian serangan seperti Amri Yahya atau Sadir Ramdhani. Begitu juga dengan bahagian kiri pasukan Sabah yang menggunakan Tommy Mawat. Tetapi Tommy Mawat Badak seakan-akan tidak berfungsi dengan sangat baik ketika first half dan juga ketika 15 minit pertama di second half. Selebihnya memang Sabah menggunakan Rizal dan bahagian kanan untuk menyerang pasukan Malaysia. Itu yang saya suka yang pertama ataupun yang boleh saya puji tentang skuad Sabah pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang skuad Sabah adalah tentang defensif ataupun defense department bahagian pertahanan pasukan Sabah yang diketuai oleh Rawisin Batuil, Pak Tesu dan juga Dominic Tan, yang mana back 3 pasukan Sabah semalam mereka beraksi dengan sangat cemerlang apabila mereka sangat compact, mereka berkomunikasi dengan sangat bagus. Tetapi sayang apabila mereka sering melakukan mistake ataupun terjahan yang dekat dengan kawasan kotak penalti. Sepatutnya mereka perlu elakkan dari buat foul dan dekat dengan kawasan kotak penalti. Sebab apa? Sebab benda itu akan memberi manfaat kepada pasukan lawan sekiranya mereka mempunyai free kick specialist yang sangat padulah. Contohnya macam pasukan Malaysia semalam mendapat free kick dekat dengan kotak penalti dan berjaya disempurnakan apabila Saravanan tepat meletakkan di penjuru kiri gawang gol pada perlawanan semalam. Jadi untuk barisan pertahanan Sabah, mereka dah bermain dengan sangat baik, bermain dengan sangat berdisiplin, tetapi kalau boleh elakkan untuk membuat terjahan keras ketika berada dalam kawasan ataupun berdekatan dengan kotak penalti. Selebihnya dari segi komunikasi, dari segi interception, dari segi body, dari segi disiplin, dari segi close space penutupan ruang, mereka dah boleh dikatakan sangat-sangat padu, dan offside trap pun ada beberapa kali menjadi pada perlawanan semalam. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah, nampaknya mereka akan cuba pendekatan yang baru, iaitu melalui
throw ball ataupun balingan bola ketika out. Yang mana pada perlawanan semalam mereka menggunakan long throw ball. Yang mana di bahagian kanan Rizal Ghazali akan ambil, di bahagian kiri Nazirul Naim akan ambil. Yang mana balingan lontaran jarak jauh ni nampaknya adalah satu taktikal baru yang diterapkan oleh Dato' Ong Kim Swee ke dalam pasukan Sabah apabila bola tu out dekat dengan kawasan kotak penalti lawan, dan hasilnya goal start wicking adalah hasil daripada lontaran jauh dari Nazirul Naim. Jadi yang ketiga ni memang patut dipuji lah apabila lontaran jauh dari pemain-pemain ketika bola out berdekatan dengan kawasan kotak penalti nampaknya seakan-akan mampu untuk membuahkan hasil dan juga membuahkan gol untuk pasukan Sabah sekiranya terus diaplikasikan dalam setiap perlawanan dan keep training lah untuk setiap perlawanan. 3 perkara ni yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Dan yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah di bahagian tengah, yang mana Stuart Wilkin dan juga Badrul Bahtiar mempunyai combination play yang sangat bagus di bahagian tengah untuk bertahan dan juga untuk menyerang, yang mana mereka berjaya untuk kawal bahagian tengah dengan sangat baik. Mereka tidak tertekan, tetapi apa yang menjadi kemusykilan ataupun menjadi tanda tanya adalah di bahagian serangan, iaitu apa yang boleh saya katakan kelemahan pasukan Sabah dalam beberapa friendly match yang telah diadakan adalah di bahagian serangan, iaitu dua striker yang digunakan adalah Sadir Ramdhani dan juga Amri Yahya, yang mana pada formation 3-5-2 ketika menyerang ini Sadir Ramdhani dan juga Amri Yahya gagal untuk link up dengan baik ataupun gagal untuk connect dengan baik di antara bahagian tengah dan juga bahagian wingback pasukan mereka ketika mereka menyerang. Perkara ini telah merugikan pasukan Sabah. Apabila Sabah dah sedap menyerang, Rizal crossing, Tommy crossing, Badrul crossing dan sebagainya, tetapi bahagian serangan tak boleh nak attach to the ball. Jadi tak boleh nak dapat bola tu dengan sangat baik untuk menyudahkan peluang yang ada. Bahkan kedudukan positioning Amri Yahya dan juga Sadir Ramdhani bukannya dalam keadaan yang baik. Saya faham sebab Sadir Ramdhani dan juga Amri Yahya bukannya pure striker. Mereka sebaliknya pernah bermain di bahagian winger. Jadi apabila berlakunya perubahan, maka mereka akan ambil masa untuk menyesuaikan diri dengan formation 3-5-2, yang mana mereka berdua akan bertindak sebagai penyerang. Jadi boleh saya katakan memang agak tidak stabil lah di bahagian serangan, tak ada link up dengan bahagian tengah dan juga wingback. Bahkan boleh saya katakan akibat bermain dengan dua CM, central midfield, iaitu Stuart Wilkin dan juga Badrul Bahtiar, yang mana kedua-dua pemain ini lebih cenderung untuk berada di bahagian tengah dan juga untuk bertahan. Mereka berdua memang mempunyai kualiti defensive midfielder yang padu, dan mereka berdua juga mempunyai style play yang sama, iaitu deep lying playmaker, yang mana mereka boleh supply bola ke hadapan dengan long ball, dan akan tetapi dari segi bertahan mereka agak lemah, tetapi mereka tak boleh nak move forward ke depan untuk menjadi pemain nombor 10 atau attacking midfielder. Jadi apa yang boleh saya cakapkan, mungkin Sabah boleh cuba seseorang player untuk diletakkan di belakang Amri dan juga Sadil untuk memastikan yang mereka berdua ni ada support, dan juga ada seorang pemain attacking midfielder nombor 10 yang boleh supply bola kepada Sadil atau Amri di bahagian hadapan, dan secara tak langsung boleh link up play antara Amri dan juga bahagian tengah serta wide area ataupun bahagian wingback lah. Itu yang saya boleh komen tentang pasukan Sabah. Secara overallnya mereka bermain dengan baik, cumanya ini adalah pre-season atau friendly, so kita tak boleh nak pandang serius. Kemungkinan Dato' Ong Kim Swee sedang mencuba something lagi yang terbaik untuk skuad Sabah. Jadi kita bagi kepercayaan, trust the process, dan kita tunggu sehingga Liga Super bermula. Selepas 2-3 game barulah kita boleh judge ataupun nilai dengan sebetul-betulnya selepas penggunaan pemain import sepenuhnya. And itu yang boleh saya cakap tentang pasukan Sabah. Manakala untuk pasukan Malaysia bawah 23 tahun, ada beberapa poin yang boleh saya ketengahkan dan yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia bawah 23. Yang pertama, back 3 pasukan Malaysia, iaitu defense department pasukan Malaysia bawah 23. Mereka sangat-sangat compact, mereka sangat-sangat padu, yang mana mereka dari segi pembacaan game, reading game, nombor 4 Muhammad Saifuan dan juga Ubaidillah, mereka bermain dengan sangat cemerlang pada perlawanan ini. Apabila mereka cepat untuk membaca game, mereka cepat untuk melakukan terjahan dan juga cepat untuk melakukan interception. Bahkan
bahkan komunikasi antara bahagian pertahanan, bahagian tengah juga sangat-sangat bagus, tidak ada kacau bilau, dan bahkan mereka juga boleh build up daripada bawah hanya menggunakan bateri mereka sahaja. Jadi boleh saya katakan defense department pasukan Malaysia bawah 23 memang sangat mantap walaupun dengan pemain-pemain muka yang baru. Yang kedua yang boleh saya puji adalah di bahagian tengah dan juga bahagian winger, iaitu ataupun wingback lah, yang mana kita boleh tengok Najmuddin dan juga Asfar Fikri serta Nurizan, iaitu pemain Sabah sendiri beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, yang mana mereka banyak kali menguncang-ngacirkan pertahanan pasukan Sabah. Tetapi sayang, mereka masih lagi tak mempunyai seorang pure striker yang boleh untuk support mereka untuk menjaringkan gol. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, masalah striker pasukan Malaysia bawah 23 hampir sama dengan masalah serangan pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu yang menjadi persamaan antara kedua-dua pasukan. Akan tetapi untuk first half, Malaysia mempunyai beberapa percubaan melalui Haris Naim, iaitu bekas pemain Sabah yang mana season ni akan bermain di Melaka. Yang mana Haris Naim memang pure striker, beliau bermain dengan sangat baik. Tetapi sayang, penyudah gagal untuk disudahkan. Begitu juga dengan penyerang Sabah. Ada percubaan depan gawang gol tetapi gagal disudahkan. Secara overallnya saya boleh katakan pada perlawanan ni memang Malaysia bawah 23 dominate, dan mereka bukan dominate dari control game tetapi dominate dari persembahan dan juga corak permainan, yang mana mereka menunjukkan aksi yang lebih matang. Mereka cepat untuk settle down walaupun berlawan dengan pasukan Liga Super. Jadi boleh saya katakan kita perlu percaya yang Malaysia bawah 23 ni yang akan beraksi di Myanmar pada 15 hari bulan 2 mampu untuk layak sekurang-kurangnya ke kuarter atau semi final, sebab mereka memang dah nampak corak permainan yang sangat menarik. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.